Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru, bab 4, percukaian. Okey. So, percukaian ialah suatu proses hasil wang dikumpul dari individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan semua rakyat. Okey. Sebagai sumber percukaian adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan dan juga untuk menstabilkan ekonomi. Okay, cukai digunakan sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan negara dan juga ketika mengagih semula keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okay, cukai digunakan sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Okay, so kalau pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa adalah untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Dan cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah secara keterlaluan. Okey, cukai yang boleh dikenakan untuk melaksanakan kawalan penjualan barangan atau khidmatan agar rakyat tidak dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan bahan tertentu. Contohnya yang tak bagus ialah cukai rokok, cukai arak dan cukai judi. Ni yang tak baguslah sebenarnya dekat negara kita. Okey. So, cukai berperanan sebagai alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okey. Okey, ini secara lebih cantik lah. Tujuan percukaian ada 4, iaitu untuk sumber pendapatan kerajaan, 2, alat pelaksanaan polisi kerajaan, 3, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, dan yang keempat, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Ini salin. Okey, kemudian kita tengok carta ni. Sebenarnya yang dia bermula daripada rakyat. Rakyat akan membayar cukai. Cukai akan diuruskan oleh kerajaan. Okey, kemudian kerajaan akan memberikan kepada negara dan negara akan pulang semula kepada rakyat. Contohnya jalan raya ke, apa-apalah kemudahan yang ada, traffic light ke, itu semua daripada rakyat semula. Okey. Okey, kita akan masuk pada cukai pendapatan 4.1.2 bahagian pertama. Okey, cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni biasanya kita dapat daripada gaji lah, gaji atau pendapatan. Okey, cukai pendapatan dikenakan atas pendapatan yang diperolehi oleh individu bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, Okey, kita tengok lagi. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperolehi keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai. Pertama, mentaksir pendapatan tahunan. Dan yang ketiga, membayar cukai pendapatan setiap tahun. Ini tanggungjawab lah individu yang bergaji ataupun syarikat yang mendapat keuntungan. Okay, kemudian laporkan individu ataupun syarikat wajib melaporkan semua pendapatan ataupun pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang BNCP melalui borang ataupun selalu internet easy hasil. Okey, sistem taksiran akan digunakan macam inilah. Kita pertama kena taksir sendiri dan kita kena sebagai pembayar cukai kita kena simpan rekod, dan kemudian yang ketiga kita kena bayar cukai. Okey. So ini adalah taksiran. Kalau kita bayar katakan tahun 2020, tahun taksiran kita ialah 2019. Okey. Dan juga kita boleh tengok tarikh akhir penghantaran borang taksiran ada 2. Sama ada yang menjalankan borang berniaga ataupun yang tak berniaga. Kalau berniaga, dia ada tarikh tertentu lah kat situ. Okey. Pembayaran cukai dibuat secara sekaligus kepada lembaga hasil dalam negeri ataupun melalui potongan cukai bulanan PCP. Macam saya
saya melalui potongan lah. Saya buat potong dekat gaji lah. Okay, setiap bulan kena potong hampir 100 lebih. Okay, so orang yang akan mengutip cukai pendapatan atau ialah lembaga hasil dalam negeri LHDN. Okey. So jika kita mengelakkan cukai, tidak memaklumkan, ada beberapa hukuman lah. Antaranya tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Kita boleh kena denda lah. Tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP pun salah juga. Tu kena hati-hati. Okey, kemudian memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri. Okey. Tak tepat mengenai cukai sendiri, tak betul, kena juga. Memberi maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri, itulah. Dan sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Itu bahaya. Okay, apa kesan jika seseorang sengaja mengelakkan cukai? Seorang yang sengaja mengelakkan cukai pendapatan boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya, dan penalti 300% atas cukai yang dia terkurang bayar. Okey. So itu sajalah untuk hari ini. Salin semua nota. Cuba fahamkan. Kalau tak faham, tanya. Kita bincang macam bab insurans. Thank you.